Epik Panglima Saleh Selempang Merah, Kebangkitan Sang Wirid dan Parang Terbang Bab 1, Senja Berdarah di Tanah Johor. Tahun-tahun selepas Jepun menyerah kalah, Tanah Melayu diselubungi kegelapan baru. Malapetaka Bintang 3, Parti Komunis Malaya muncul dari hutan, membawa kengerian yang lebih dahsyat. Di Batu Pahat dan Muar kekejaman mereka merajalela, merampas harta, menculik gadis, membunuh orang awam tanpa belas kasihan, dan yang paling membakar hati, menghina syiar Islam. Di tengah desa yang ketakutan, berdiri teguh seorang ulama berjiwa pahlawan, Haji Mohd Saleh bin Abdul Karim, atau lebih mesra disapa Kiai Saleh, seorang yang mendalami ilmu agama, makrifat dan wirid. Beliau pernah menuntut ilmu persilatan dan kepahlawanan dengan guru-guru hebat. Hatinya yang suci tidak dapat menerima kezaliman itu. Satu ketika beliau menyaksikan sendiri bagaimana seorang tua dibunuh dengan kejam hanya kerana enggan tunduk kepada tuntutan komunis. Darah Melayu mendidih. Kiai Saleh sedar, hanya perjuangan berlandaskan iman yang mampu mengusir bayangan merah ini. Bab 2. Ikrar Selempang Merah. Kiai Saleh mengumpulkan pemuda kampung yang gagah dan beriman. Bukan hanya kekuatan fizikal yang dicari, tetapi juga kekuatan batin dan spiritual. Selepas mendidik mereka dengan ilmu syariat dan hakikat, Kiai Saleh mengikat satu pakatan suci, menentang kezaliman komunis sehingga titisan darah terakhir. Sebagai lambang ikatan dan semangat juang, setiap pejuang dipakaikan selempang merah yang telah diijazah dan diwiridkan. Selempang merah bukan sekadar kain, tetapi mantra keberanian, lambang persatuan dan janji suci seorang muslim. Dengan selempang merah, lahirlah gerakan selempang merah diketuai oleh Panglima Saleh. Walaupun jumlah mereka sedikit, hanya puluhan orang sahaja, Panglima Saleh yakin dengan janji Allah dan keberkatan ilmu yang dipegang. Bab 3. Parang Terbang dan Kekebalan Pejuang Pertempuran Pertama. Selempang Merah melawan Bintang 3 adalah epik yang menjadi buah mulut hingga kini. Tentara komunis yang bersenjatakan modern menyangka mereka akan mudah mematahkan askar kampung ini. Mereka silap. Di bawah pimpinan Panglima Saleh yang berpakaian serba putih, gerakan Selempang Merah menyerbu pertahanan komunis. Ketika hujan peluru menghujani, berlaku keajaiban. Panglima Saleh kelihatan kebal, peluru tidak mampu menyentuh kulitnya. Apatah lagi pakaian putihnya kekal bersih tanpa secalit darah. Pahlawan-pahlawan Selempang Merah bertempur dengan semangat jihad yang luar biasa. Walaupun ada yang tercedera, keberanian mereka mengatasi ketakutan. Misteri yang paling menggerunkan musuh ialah parang terbang. Dikatakan bahwa parang-parang Panglima Saleh dan pengikutnya mampu melayang sendiri, mencari dan memenggal musuh sebelum kembali ke tangan tuannya. Dalam satu insiden di Bukit Gantung, ketika diserang hendap dari atas bukit, kisah lisan menceritakan, Panglima Saleh bertindak seperti burung, terbang memintas peluru, mencantas musuh di atas bukit, sekaligus memusnahkan kubu Bintang 3. Kekalahan komunis amat memalukan, seolah-olah berhadapan dengan tentera gaib. Kisah kehebatan Selempang Merah dan Parang Terbang tersebar ke seluruh Johor, membakar semangat Melayu yang lain untuk bangkit. Bab 4. Strategi dan perundingan wira perjuangan Panglima Saleh. Bukan sahaja dengan kekerasan tetapi juga dengan kebijaksanaan, keberanian Selempang Merah akhirnya memaksa pihak British dan tokoh politik Melayu termasuk Dato' Onn Jaafar untuk mengambil tindakan. Bagi mengelakkan pertumpahan darah yang lebih besar dan mengelirukan, Dato' Onn cuba menjadi perantara antara Panglima Saleh dan pemimpin komunis tempatan. Walaupun curiga, Panglima Saleh bersetuju untuk berunding demi rakyat yang tidak berdosa. Dalam perundingan itu, kepribadian Panglima Saleh yang tegas namun berhemah meninggalkan kesan mendalam. Akhirnya komunis terpaksa berundur dari kawasan Batu Pahat dan Muar, kecut dengan bayangan Selempang Merah dan kehebatan Panglima Saleh yang seolah-olah tidak dapat dikalahkan. Bab 5. Legasi abadi Sang Panglima Saleh berjaya menyelamatkan rakyat Johor daripada cengkaman kezaliman Bintang 3. Beliau mengembalikan keamanan dan maruah umat Islam di wilayah itu. Atas jasa dan pengorbanannya, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, mengurniakan beliau Pingat Ibrahim Sultan, PIS, sebagai tanda penghargaan tertinggi negeri. Panglima Saleh meninggal dunia pada tahun 1959, bukan di medan pertempuran tetapi kerana sakit biasa, radang paru-paru. Namun legasi beliau tetap kekal sebagai lambang perjuangan seorang Muslim sejati. Beliau adalah bukti bahawa keimanan yang teguh,
Ilmu yang mendalam dan keberanian yang disalut dengan keikhlasan adalah benteng paling kuat menentang sebarang bentuk kezaliman.